sikit. Cuma kali ni I tak seorang. I bukan nak cerita kisah hantu, I bukan nak bawa korang jalan-jalan museum-museum. Kali ni I bawa korang YouTuber terkenal Malaysia, Hanan, the Anchor Sister. Thank you. Panggil Putri ke Farah? Berdua-dua boleh. Kita orang ni biasa lah sebab kita kerja tempat sama korang. Kita sama-sama di syarikat yang sama. Yes. So kita biasalah. Tapi nak betulkan lah, YouTuber terkenal tu Haze, bukan saya. Kita manusia biasa je. Satu hari nanti kita semua akan meninggal. Dia belum, dia dah bagi kita anchor. Dia dah mengingatkan kita. Nama-nama. Thank you tau sebab you adalah guest pertama kita orang tau. Ini adalah talk show kita yang pertama. So sebelum kita tanya macam-macam lah, kita tanya dulu apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Macam ni lah, busy sikit lah sebab tengah prep nak kahwin kan. Gitu, dia dah bagi hit lah. Itu dekat channel Haze pun tak announce lagi. Announce kat sini kan. Okay, you punya Anchor Sister Expose short film, I tengok dah hampir 100k dah tontonan kat YouTube. So macam mana feedback orang ramai? Share lah. So untuk yang pertama ni, short film Anchor Sister Expose ni sebenarnya kita buat untuk fans, untuk subscribers kita, terutamanya subscribers yang minat Anchor Sister. Ini macam satu hadiah untuk diorang lah. Diorang dah dengar kita daripada tahun lepas kan, sebab Anchor Sister dah tahun lebih. Kebetulan saya memang background industri filem. Sebab selalu dengar bercerita apa kata kita short film kan, dan feedback bagus, tapi ada gak feedback bagi pasal teknikal tu semua gelap lah. Kalau tak gelap bukanlah cerita tu. So tapi dari segi teknikal kita akan improve, tapi yang lain dari segi cerita semua feedback alhamdulillah sangat okey. So upcoming project akan sambung benda jadi series ke macam mana? Okey, kita memang ada plan. Mungkin orang perlu tahu, buat walaupun short film, kos dia mahal. Segala yang berkaitan you tahulah kan, memang mahal kan, nak buat filem ke short film kan, even nak buat YouTube pun memang mahal. Walaupun orang cakap macam alah YouTube je, you don't know date. InsyaAllah kalau kita ada duit, memang kita nak buat lagi benda yang berkualiti. Kena support. Macam nak support? Subscribe. Subscribe. Bila nampak orang macam put effort buat YouTube kan, macam nak buat proper, nak jamin kualiti, please support. Sebab untuk siapa? Untuk korang juga. Betul. Dan kita ada banyak lagi nak tanya Hanan. So kita akan kembali selepas ini. Kita rehat sekejap. Masih lagi dalam kisah seram extended bersama Hanan, the Anchor Sister. Betulkan? I betulkan tadi short film dia Anchor Sister Expose, guys. Jangan expose. So kita nak tanyalah sedikit sebanyak, macam mana you start berkecimpung dalam bidang YouTube? Sebab you bukan channel you sendiri kan? Bukan. Okay, so sebenarnya that's why I cakap I bukan YouTuber sebenarnya. Jauh sekali YouTuber. So sebenarnya background I adalah journalism. Saya seorang wartawan dan I dah berkecimpung dalam TV production sebenarnya. Bermula sebagai broadcast journalist, lepas tu jadi producer, dan juga kat luar saya adalah seorang assistant director untuk filem dan drama. So minat saya lebih kepada content creation, tak kira lah untuk TV ke. Tapi bila saya tengok macam I punya credentials dalam TV dah agak ada lah, dah ada. Tapi I tak banyak produce digital lagi, I fikir. Sebab sedangkan the future of kita punya entertainment ni sebenarnya digital. Betul lah, digital. Sebab sekarang semua orang pun, ramai orang tak tengok TV, orang akan pergi tengok YouTube, orang akan dengar lagu, orang akan dengar kat Spotify. Why not kita banyakkan konten yang dapat demand. TV aku dah biasa buat sebab audience TV sometimes you boleh predict. Audience digital lagi you tak boleh predict. Betul. Macam korang nak apa sebenarnya kan? So that's why kita kena banyak bereksperimen. Bila Haze dia actually offer I jadi content producer untuk YouTube dia, sebab kita pernah outstation sama-sama. So share cerita-cerita hantu. Kat situlah sebenarnya idea macam panggil I share cerita hantu kat channel YouTube dia tu start dari Haze. Anchor Sister ni sebenarnya bermula as one of thing. Tadi bila dah upload part 1 part 2 tu, orang macam nak lagi. So orang suka cerita hantu. So that's why kita macam decide untuk teruskan lah. Macam tu. Okay, kalau sebelum you keluar dekat channel Haze, kiranya umum tak tahulah yang you ada sixth sense kan? Betul, I jenis tak cerita ke orang. Yang tahu hanya orang yang outstation dengan I. Yang outstation. Tapi outstation pun bilik asing-asing tau kan? Jangan fikir bukan. Tak. Sebab kita akan, dalam kereta kan kita akan bercerita. Macam tu lah. So bila outstation tu, kita akan banyak spend time together. So kita akan bercerita, weh kat bilik aku ada ni, kat bilik aku ada ni. Benda macam tu lah. Bermula orang tahu I Anchor Sister ni sebab Haze lah sebenarnya. So apa yang motivatekan you mendorong you untuk share benda ni dengan semua orang? To be honest, I pernah cakap dengan Haze dah tak nak teruskan. Sebab
of course orang akan kecam. Orang akan kecam. But biasa lah dekat YouTube, bila you put yourself up there, orang akan kecam you. Lagi perempuan, betul, senang nak kena kecam. Macam-macam kau boleh kecam kan, benda semua kan. So of course kita, sebab kita ni orang belakang tabir, passion kita, passion I belakang tabir. Tiba-tiba I kena bercakap kat depan. So I macam tak boleh ni. I macam unnecessary lah. Orang datang ke IG maki-maki macam tu kan, DM apa benda semua macam apa benda ni kan. So dia macam ada rasa yang macam kenapa orang datang maki-maki kita, ataupun semualah ejek-ejek kita ke apa benda semua. So I pernah rasa macam aku tak perlukan keserabutan ni dah. Tapi then again, kena ingat kita ni adalah content producer. So menjawab soalan you, itu yang motivate I untuk teruskan. Sebab this is a good content creation. Kalau I tak buat, orang lain akan buat. So rugi, betul tak? So I really appreciate lah siapa yang jadi subscribers kita. Lepas tu yang selalu tunggu konten-konten kita, semua macam tu. So I really appreciate lah. Okay, tapi kan ini bila dah dewasa lah yang you rasa okay ni nak expose diri ni. Tapi masa you awal-awal dapat tahu yang you ada sixth sense ni, kalau I tengok movie lah, suka karakter tu macam akan ambil masa lah, nak accept lah, tak tahu nak handle. So macam mana, berapa lama you ambil masa untuk accept yang you ni lain dari yang lain? Okay, so first of all, sebenarnya yang perlu accept sebenarnya bukan I, sebenarnya parents I dulu, my mom dulu. Start daripada umur I baby lagi masa tu, mak ayah I pelik kenapa anak aku nombor 2 ni tak berhenti-berhenti menangis. Biasa budak kan, budak menangis tu biasa, tapi ni tak berhenti-berhenti menangis. 6 bulan straight I nangis tak berhenti. Tak berhenti. Tidur je baru tak nangis? Yes. Itu pun susah sebab I akan nangis tengah malam. Tengah malam. So diorang macam dah buntu macam mana nak buat. So bapak I pergi tanya kat tempat kerja dia, ada tak kenal siapa yang boleh ubat budak. Ada orang tu dia bagi kontak. Dia berguru dengan mak ayah I bawa. Waktu tu dia orang pakai motor lagi. Tengah-tengah malam ni pergi memang cari. Malam-malam. Memang malam-malam. Mak I cerita tempat pakcik tu, ustaz tu dekat Jalan Kebun. So malam-malam Jalan Kebun way back dulu lain tau daripada sekarang. Dia orang bawa naik motor dan pergi. On the way dah pergi mak pakcik tu jumpa kubur lah. Dramatik betul. So memang banyak So pakcik ni dia just macam dia bagi air dan dia bagilah mak I macam dia pesan kat mak I suruh baca ada amalan-amalan dia lah. So sebenarnya yang start prep tu daripada my mom. My mom kena memang dia, kita orang pun kat rumah memang kita orang ada dia biasakan sembahyang jemaah, memang mengaji sama-sama. Memang my mom biasakan benda tu sebab dia tahu dia ada anak macam ni. I selalu nampak masa kecil-kecil hantu yang I nampak selalu macam robot lah, macam raksasa dalam cerita Ultraman ni tahu kan. Look macam tu lah. So I macam pelik lah, kenapa ada TV kat luar macam ni. Tapi that's the thing tau. Sebenarnya kalau korang Google the law of belief, okay, otak kita, image yang otak kita nampak adalah sebenarnya image yang otak kita dah register. So maksudnya masa kecil consumption I adalah cerita-cerita macam tu. Tengok Ultraman, cerita robot, benda semua, Power Rangers. That's why hantu-hantu dia pun bentuk macam tu. Tapi bila kita besar, selepas I tengok Sundar Bolong, I nampak hantu macam Sundar Bolong. Faham tak? Sebab no one knows bentuk ni kan jin syaitan. No one knows bentuk dia orang macam dia sebenarnya. Betul. Tapi image tu image yang otak kita dah register. So apa saja yang kita nampak ni sebenarnya adalah image yang dah dibentuk oleh apa yang kita dah consume. Mak I first dia kata cakap dengan dia orang dulu. Jangan cakap orang lah. Sebab I jenis biasa main kat luar, I akan lari balik rumah, I akan cakap macam, oh kat luar ni ada hantu, ada mata merah, ada orang tinggi kan. Tinggi macam, I ingat lagi first saya cakap dengan memang macam tinggi dia macam tinggi sekolah. Betul. I nampak memang tinggi gila lah macam tu kan. So nampak mata merah, nampak ni apa semua. So my mom dia dah macam, oh budak ni okay. Then my mom cakap lah, baca apa? Masa I sekolah dulu, ada sekali ni cikgu pernah panggil my mom tau. Okay, dia cakap anak puan ni dia bercakap dengan kursi kosong sebelah-sebelah. Pada I waktu tu, I cakap dengan kawan. So untuk budak sekolah macam biasa. That's why macam masa I kecil, I cannot differentiate ini orang betul ke hantu. Sebab rupa dia kadang-kadang bukan rupa hodoh. So itu pengalaman masa kecil lah. Tapi bila kita dah semakin besar, kita tahulah bezakan mana yang hantu, mana yang kan. Tapi panggil mak datang sekolah cakap dekat kursi tu ada. Okay, tapi kalau you nampak macam tu, you memang boleh borak lah dengan diorang. Okay, here's the thing about me, I dah dibiasakan tak berborak dari kecil. Maksudnya my mom pesan jangan borak. Tapi benda-benda ni memang ada cubaan bercakap dengan I. Tapi kalau dia tanya I tak jawab balik. Unless kalau dia muncul dalam bentuk orang. Okay, sekiranya macam yang kat sekolah tu,
Masa dia Orang. So you borak macam kawan Orang macam biasa. You tanya dia kelas mana semua macam tu. Contoh kalau you contohlah you hantu kan. Takut. Kalau you datang dalam bentuk Putri Farah, I boleh sembang. Kalau you datang dalam Pontianak ke Pocong, I tak sembang. That's why bila I dengar cerita, orang kata macam dia boleh bersembang dengan jin semua kan. Macam aku nampak aku lari kot. Tak boleh sembang lah. Ilmu tinggi boleh bersembang. Okay, nak tanya kalau diorang cakap dengan you tu, suara diorang, bahasa diorang adalah macam kita ke apa? Yes. Oh. Diorang boleh cakap bahasa. Itulah pelik hantu ni, dia boleh cakap bahasa yang kita faham. Sebab I tanya, I bukan nak saja menganjing-anjing ke apa tau. Sebab kalau kita tengok cerita hantu, diorang ni datang dengan suara garau lah, bahasa Sanskrit yang kita tak faham. Tapi bila you cerita, you boleh borak je. Sebab dia datang, dia munculkan diri dalam bentuk manusia. Kalau dia nak apa-apa, dia akan cakap dalam bahasa yang you faham. Macam tu. Kalau dia nak apa-apa lah, dia nak suruh buka bunjuk dia ke, dia nak suruh ambilkan dia air ke, apa benda semua ke, ambil semua, itu dia akan. Sebab I tak ingat dalam Uncle Sista dia tak ada satu episod ni, I balik rumah, kita kerja macam mana pula, kita balik lambat kan. So I balik rumah lambat pukul 3 macam tu. I lalulah depan rumah jiran tau. Lepas tu ada seorang nenek ni dia duduk luar rumah pukul 3 pagi. Tapi dia pakai biasa je, dia pakai scarf, dia pakai baju kurung kedah, apa benda semua kan. Zaz dapat WhatsApp group, kat group surau ada orang meninggal, nenek rumah tu. Faham tak? Waktu I nampak dia tu, dia dah meninggal. Dia dah meninggal. Dan dia waktu tu, dia bukan meninggal kat rumah tu, dia kat hospital. So kenapa dia ada kat depan rumah tu? So itu adalah benda-benda yang wish, apa benda tu? Kan? Tapi kalau macam tu, you nampak dia lah. Okay, nampak. Ada seorang orang cakap tu saka lah apa. So kalau penerimaan you, adakah you rasa tu saka atau tak? I biasanya, I tak fikir tu saka ke apa. I just treat as it is. Sebab bila you dah banyak kali nampak, you tak ada nak mencari jawapan. Ni apa lah sebenarnya macam tu kan? Tak ada. Lepas tu lagi satu soalan yang I selalu dapat. Sebab kalau you tengok Uncle Sister Expose tu, setiap kali I nampak hantu, I jerit. Betul tak? So sebenarnya director I ask the same question yang ramai orang tanya. Macam, oh Hana ni kan dah biasa nampak, kenapa setiap kali nampak hantu dia jerit? Patutnya dia biasa. Tapi that's the thing. Nombor satu yang orang tak tahu, benda-benda ni dia suka datang tanpa you expect. Pak macam tu. Contohnya macam kenapa I tak drive kan. Bila I drive, tiba-tiba dia muncul. So accident ke apa benda semua, I nak elak benda tu kan. So itulah keadaan yang korang tengok dekat Uncle Sister Expose tu. I cuba bagi tahu korang macam mana situasi kalau hantu tu datang tanpa diduga. Memang ada kali you boleh rasa, but still lah, you boleh rasa pun you akan jerit. Sebab rupa dia bukan rupa orang. Kau faham tak? Ada kalanya I memang dah rasa, I dah start berdebar-debar untuk rasa. Tapi yang tu macam I masih boleh, ada masa kita boleh tenangkan diri lah kalau kita dah start rasa kan, build up tu. Tapi kalau yang muncul tiba-tiba ni memang I akan jerit. Dan yang jerit ni, kawan-kawan terdekat I dah experience macam mana bila I nampak tiba-tiba I jerit. Kalau pasal tunang I, macam dia dah tahu lah, sebab dulu kita member pun dia dah tahu I ada benda ni. Tunang I ni, dia suka explore jalan-jalan yang jalan dalam. I selalu cakap dengan dia, jangan lalu kan, jangan lalu. Lepas tu dia sejenis yang macam tak faham macam, kenapa? Takkan aku nak cerita sekarang ni. So, tapi bila dah lama baru dah ada faham. Okay, kalau I cakap jangan lalu tu, jangan lalu. Jangan lalu sini. Sebab ada lah kat situ kan. Dia nak elak tol kot babe. Tapi memang betul nak elak tol. Nak elak tol dengan jam lah. Tapi kadang-kadang macam dia suka ikut jalan kampung-kampung kan, gelap semua kan. So memang biasanya nanti mula ada lah tu. Ada tiba-tiba muncul kat depan, tiba-tiba muncul kat cermin sebelah I. So itulah yang macam melalui yang ke Sister Expose, I harap orang faham benda tu lah. Orang faham macam mana kalau situasi hantu tu datang tanpa diduga. Tapi okey, macam yang ke Sister Expose tu, sajalah kita borak pasal boleh, cerita boleh. tu kan. Kan kawan you nak bawa pergi jumpa pakcik. Lepas tu actually dalam cerita tu you tunjuk sebenarnya yang tarik you bukan kawan you. Itu hantu. adalah hantu tu yang tarik sebenarnya kan. Betul. So itu memang berlaku in reality. Betul. Memang ada kawan you nak bawa jumpa bomo. Okay, betul. Sepanjang I hidup, cerita tu I buat, timeline dia masa I 27 tahun tau. Okay, so sekarang I'm going to be 30 this March. So waktu tu memang ada seorang kawan ni, dia adamant gila. Dia macam, kau boleh tutup hijab mata kau, boleh tutup hijab mata kau, boleh tutup sebab dia ni memang, dia biasa pergi satu rumah bomo ni lah. Sebab keluarga dia ambil air berubat tu lah. Memang macam tu cerita dia. So lepas tu dia kata, pakcik ni boleh tutup hijab mata kau. Sebab
rupanya kisah dia lepas dah habis tu, I tanya dia macam, kenapa kau bawa aku pergi rumah ni? Dia kata, oh pakcik ni konon nak tutupkan hijab. Tapi memang bila pergi, dia ajak I jadi partner dia. So sebenarnya dia ada niat tersembunyi lah. Dekat orang. Tapi that's the thing. Konsep untuk cerita bomoh tu, I nak tunjuk macam mana sometimes you pergi satu tempat, tiba-tiba orang yang you pergi bersama tu tiba-tiba hilang. Sebab dia sebenarnya dia dah cakap dengan you, aku, ataupun dia belum masuk. Benda ni dah experience 2-3 kali. Sebab I pernah kena kat museum. Yes, you ada cerita kat Anchor Sister. Kat rumah bomoh tu pun pernah. So macam kita akan masuk bersama ni, tapi sebenarnya yang tarik kita tu orang lain. I jenis mencari jawapan ikut fakta saintifik juga tau. Masa I cerita kenapa rupa hantu begitu I nampak, itu adalah law of belief. Okay, so kenapa contoh I boleh pergi ke satu tempat, kawan I tak tarik, and then I rasa kejadian I dikejar benda semua tu lama gila, tapi saya bagi kawan I 5 minit je. Okay, itu teori time relativity. Time relativity, Einstein punya teori, dia bergantung pada experience seseorang. Kalau experience tu displeasure ataupun menyakitkan, kita memang akan rasa benda tu lama. Tapi dia depends on orang tu. Contohnya macam ni contohnya kita ada 10 minit. 10 minit kita semua tahu 10 minit ni sama. Okay? Betul. Tapi cuba you bayangkan, 10 minit you pergi keluar dating dan 10 minit you pegang periuk panas. Mana lagi lama? Benda ni bagi I macam, sebab tu I kurang nak cerita sebenarnya. Sebab bila orang tahu, satu orang akan tanya soalan apa, dekat aku ada apa-apa tak? I tak nak tahu tau benda-benda macam I tak nak tahu. Kalau dia nampak ke sebab yang kita shoot ni, I nak dia diam je. Tak, you lain. Tapi orang lain suka tanya, kat aku ada apa-apa tak? Aku takkan bagi tahu kat situ. Okay, rule I takkan bagi tahu dekat situ. Tapi yang I paling annoyed seterusnya, kau boleh tengokkan rumah aku tak? Aku bukan bomoh. Okay, kalau Hana nampak, apa yang korang nak dia buat sebenarnya? Ya, masalahnya, okay, DM I sekarang, padahal kat channel Haze, I dah bagi tahu banyak kali, aku bukan bomoh. Jangan suruh aku tengok kau, jangan suruh tengok family kau, jangan suruh tengok rumah kau. Orang hantar gambar, Kak, tolong tengokkan gambarnya ada apa-apa tak? Okay, itu kita nak tanya. Part itu kita akan masuk, tapi kita akan kembali selepas ini. Yes. Masih lagi dalam Kisah Seram Extended bersama Hana di Anchor Sister. Okay, tadi sebelum break dia cakap ada orang hantar gambar, korang ada hantar gambar. So kita nak tanya, betul ke dalam gambar tu you boleh nampak sesuatu yang orang tak nampak? Okay, that's the thing. Tak boleh. So okay, sometimes dia macam ni tau. Sometimes even kawan-kawan lah suruh macam, kau scan aku ada apa-apa tak? Benda ni kalau nak nampak dia akan nampak. Kalau tak. Faham tak? Dia bukan macam I decide to check, kat sini ada. Kalau masa tu Allah nak bagi nampak, memang akan nampak. Kalau tak. Sebab pokok pangkalnya semua yang ni memang Allah je yang bagi kan. Betul. Kalau tak nampak, memang tak nampak. Pernah ada shoot satu cerita hantu ni lah. Waktu tu I assistant director. Director tu cakap dengan I, kau pergi check tempat tu ada hantu dulu tak? Macam kan? Dia kata hantar Hanan dulu. Dia kata kau check dulu ada hantu tak? Kalau tak ada baru suruh panggil talent masuk. Lepas tu aku macam, apa request director ni? Tapi dia dah suruh kan, pergi je lah. Tak pergi tu tak ada. Bila talent semua dah masuk, ada hantu kat situ. Hantu pun nak tengok shoot. So lepas tu budak ni ada seorang budak ni kena kacau lah. Dah director tanya aku, kau kata kat sini tak ada. Lepas tu kata, abang, takkanlah saya boleh kontrol setan ni nak datang bila. Okay, tapi kan sebenarnya stigmanya adalah begitu. Bila orang nampak you, orang akan cakap, cuba you scan, cuba. Betul. Dia bukan scanner guys, bukan untuk bomoh. macam bukan bomoh boleh buat. Bomoh boleh macam sini ada. Ni bukan bukan, ini cuma ada gift. Ada juga orang cakap kalau nampak dia tak tunjuk bentuk nyata. Ini ada setengah orang lain lah gift dia. Dia kata selalu nampak sama-sama je. Tapi when it comes to you kata you nampak seketul-seketul ni nyata macam kita ni. Okay, dia ada banyak tau. Ada yang sama-sama macam tu. Ada yang memang I tak boleh nak cerita detail sebab dia sekadar kelibat. Tapi yes, I banyak juga pengalaman yang muncul secara nyata. Macam pocong, macam orang kan. Macam tu. Berani sebut kan? Paksa lah kan. Selalu kan Haze dia akan tanya macam, minggu ni nak cerita apa? Nampak hantu apa lagi? Kalau setakat kelibat-kelibat, I kata tak ada konten lah. Sebab konten dia tu je. Hantu tu macam biasa. Macam alah, tadi kat bawah pun kat hotel pun you ambil I ada kelibat. Tapi faham tak? Tak nak tahu. Tapi I tidur lagi kat sini tau. Tapi faham tak? Bila dia sekadar kelibat yang you tak tahu apa benda, faham tak? You tak boleh nak pastikan memang bentuk fizikal dia, you tak tahu apa benda. I boleh, yang tu I boleh handle. I boleh tak kisah. Ada tak pengalaman yang I faham you dah biasa and you akan menjerit jugalah kalau nampak. Tapi ni penampakan yang buat you macam terkesima lah, macam
ngeri ada tak yang dah dewasa punya pengalaman? Dalam banyak-banyak yang I nampak, I masih tak boleh lupa kejadian kalau I nampak benda selepas aksiden berlaku. Ni I pernah cerita juga. Ada pernah sekali tu macam I nak pergi set, ada aksiden yang orang tu putus kepala tau. Memang putus kepala. And then I nampak kat sebelah dia macam ada kelibat Grim Reaper pegang kepala tu. Dan masa dia pegang kepala je, darah dripping tau daripada kepala tu. So, kalau nak cakap ngeri, itu paling ngeri. Sampai sekarang I tak boleh lupa. I sebut as Grim Reaper not Grim Reaper per se lah. Benda semua. Dia pegang tu, kelibat berjubah hitam tu. Lepas tu, I nampak dia 2-3 kali dia datang lagi. So, sampai sekarang I tak tahu. Dan untuk menjawab soalan you, I sangat nervous kalau dia datang lagi. Apa dia nak sebenarnya? Macam tu lah. Tapi Grim Reaper tu ada dalam Anchor Sister Expose Betul. kan? Yang masa that's why kita orang tea sikit je. Okay, dia masa sebab dalam tu you buka pintu homestay tu you nampak dia banyak kan? Luar tu. Kat luar tu. So memang dia you nampak banyak lah. Okay, here's the thing. Pasal benda tu, dalam shot tu, kan perempuan ni waktu tu you bayangkan dia dah terperangkap dalam rumah. Dia nak keluar. Kat luar ada banyak hantu tu. So that's the thing. Kadang-kadang dia boleh datang dalam bentuk segerombolan, kadang-kadang satu. Tapi I rasa yang banyak tu dia adalah tak tahulah dia nak takutkan ke apa ke semua kan. Tapi biasanya dia datang satu lah. Tapi bila dia dah sampai tahap tunggu depan rumah I, faham tak? Setakat ni dalam rumah je dia tak masuk lagi. Dalam rumah dia tak masuk. Okay. Benda memang kalau dari luar memang you pernah nampak boleh tembus masuk. Memang dia boleh masuk. Sebab you pernah cerita kan, masa you tengah bercerita ada benda masuk kan depan you kan. You beraninya. Itu first time. Itu okay, jawab soalan you. Itu first time kita record yang semua orang dengar bunyi jerit tu. Sebab time tu sebab I duduk rumah seorang. So waktu tu I relax sebab I ingat rumah orang tu tak ada. Tapi lepas bila dia dah muncul kat sliding door semua, okay lah. Dia datang nak say hello lah. Dia tahu kita tengah buat kan. Tapi that was like the first time masa record, tiba-tiba suara termasuk. So, I buat tak tahu sebab ingat orang lain tak boleh dengar. Itu adalah momen rare lah. Kalau macam I cakap lah, kalau memang dia nak bagi kita dengar, kita dengar. Sebab ada perasaan yang macam okay tak apa, rumah aku okey, benda tak boleh masuk. I yang terapkan benda tu yang benda luar tak boleh masuk dalam. I dulu pemikiran macam you tau. I macam, that's why dulu I ada housemate. I ada housemate 2 orang. Tapi lepas seorang keluar, kita pula jenis rengsa nak ada housemate sebab yelah leceh lah. Kita kerja macam mana pula balik nak rehat semua kan. So bila dia orang dah keluar, I macam tak nak cari housemate lain dah. Zaz, PKP I duduk rumah 3 bulan seorang-seorang. Nak tak nak I kena hadap my fear. Kalau dia ni nak datang, dia datang lah. That's why waktu tu yang Grim Reaper ni datang, I bersyukur sangat dia tak masuk dalam rumah. Okay, macam Christina Aguilera masa dia cerita masa dia start hidup duduk sendiri, dia pun penakut macam I. So dia ada habit yang setiap malam sebelum dia tidur dia akan buka semua lampu kat rumah dia. So habit esok pagi tu dia akan tutup semua lampu. So adakah you yang dah duduk seorang ni you buat macam tu juga? You berani tak duduk dalam gelap? Okay, first memang I duduk rumah seorang, I buka semua lampu. Okay, betul. Itu standard sebab I takut waktu gelap tiba-tiba muncul kan benda macam tu. Tapi that's the thing about me. Kalau terang I tak boleh tidur. Dekat esok I nak kerja, tak boleh fokus. So lama-lama I kena cari solution. Macam mana I nak nak atasi benda ni. So that's why I biasakan juga macam mana tu control my fear. Benda tu memang susah, tapi kalau you hadap on a daily basis, you akan tahu you boleh buat. Okay, dulu I akan buka TV. Masa TV nanti dia main TV pula. Telefon bunyi. Itu standard lah. Kalau kat hotel, gangguan dia akan telefon bunyi. Dah lah dia duduk hotel, tak apa, suami dia ada. TV terbuka, TV keluar cerita hantu. Lepas tu pipe air terbuka sendiri. Itu standard. Shower terbuka sendiri standard. Dengan telefon berbunyi. Telefon hotel. Kenapa dia nak telefon kau pukul 4 pagi? Hari tu I dengar dekat ada benda. Dia dengar ada siapa? Tak ingat siapa tapi katanya ada benda ngikut. So mungkin boleh share tak antara apa orang kata, bukanlah halangan atau rintangan, cabaran lah. Cabaran bila bekerja dekat tempat yang benda-benda ni ada. Okay, first day I masuk. Sebab before this I tak pernah buat show signature tau. Apa yang I pergi adalah I pergi check dulu. Kan kita ada bilik production belakang kan. So mula I tak percaya. Ni ke bilik aku? Bukan sebab dia kecil ke apa, tapi bilik tu macam nampak sangat bersawang. Padahal mata orang lain tak ada. Faham tak? I nampak macam satu bersawang, lepas tu macam dinding berconteng-conteng. Padahal tak ada pun. Tak ada. Dia macam usang, rumah usang punya ni.
So I macam, biar betul lah benda biar betul macam ni. So apa I buat masa tu, I just baca tu lah. I just baca selawat, lepas tu I just baca ayat kursi, I baca surah An-Nas. Lagi sekali I masuk, dah normal pula. So I tahu lah, itu nak transport I ke tempat lain tu sebenarnya kan. So bila dah masuk tu, dua hantu yang selalu I nampak kat situ adalah satu nenek kebayan, berbentuk nenek bongkok. Nenek ke atuk tak pasti sangat lah, tapi orang tua lah. So dan lagi satu adalah makhluk berbulu. Kat situ sebenarnya tak digalakkan kita pergi mana-mana seorang-seorang tau. Kat situ lah, kalau especially dah malam ataupun time sunyi. Okay, ada sekali tu baru-baru ni juga I nak pergi hantar talk back tau kat belakang, dah habis show. Semua orang kat depan, kat backstage tu. Waktu tu masa ni nenek tu datang, kali ni dia datang kat mulut dia keluar darah-darah. So sebab tu I jegit. Backstage tu dah ada benda. That's the thing lah, dia macam masih berlega-lega di situ lah. Tapi I pun tak tahu benda-benda ni dah berapa lama dekat situ. Sebab I pernah naik kereta kawan I, kadang-kadang I balik office I tumpang dia lah. Benda tu ikut balik sampai. And you tahu benda tu? Tahu. And you nampak dalam kereta tu? Tapi takkan nak cakap ni. So bila dah macam ni, ini antara penyebab you tak bawa kereta kan? Betul. Selalu okey. Senang cakap, waktu I memandu, yang selalu menyebabkan aksiden adalah bila dia muncul tiba-tiba. Pocong ke, biasa pocong, I pun tak tahu. Maybe sebab I takut dengan pocong kot. Sebab tu banyak kali sangat I nampak ni kan. Tapi bagi I, pocong adalah hantu yang paling sangat takut. Sebab bagi I semua, tapi okey, kenapa bagi you ceritakan bagi I semua? Tak, sebab I rasa apa yang membuatkan I trauma sekali dengan pocong ni, ever since I jumpa pocong yang suruh buka bunjut dia tu. So I macam, kau dah kenapa? So I rasa maybe sebab I paling takut dengan hantu ni, dia suka muncul time I tengah drive, faham tak? So tiba-tiba dia muncul, dia bukan lalu ke apa, dia fuck macam tu depan tu. Obviously you akan terkejut. Mengelakkan perkara-perkara ni berlaku, I macam tak payahlah, sebab sekarang dah senang, tak payah drive pun tak apa kan, benda semua kan. Tapi selain daripada pocong pun, kalau ada makhluk pun dia suka pernah yang melintas laju-laju, faham tak? Contohnya hantu budak melintas laju. Dah, of course kena elak. Tak terkejut kau? Tu lah, langgar divider, langgar apa benda semua macam tu kan. So I memang elak sebab sedangkan di jalan yang sibuk, tengah hari buta pun dia boleh ada, apatah lagi malam-malam. Tengah hari? Benda yang budak tu tengah hari. Highway. Bahaya tau. So I macam I'm not going to take risiko lah benda macam ni kan. Sebab dulu first job dulu kan I kerja wartawan. I kerja wartawan newspaper tau dulu first job I. Nak tak nak aku kena drive tak? Ya, tak ada choice. Lepas tu ada sekali ni I tak tahu macam mana I bawa kereta. Takutnya. I bawa kereta, tempat tu berbukit tau. Tapi lepas tu kereta I waktu tu pakai kunci manual lah. Memang. Kau ni. Lepas tu kan bila I dah naik kan clutch tekan clutch kan. Lepas tu kereta I terturun tau. Terturun tapi sebab tak ada orang, I macam whatever lah semua. Waktu dia kat bawah tu, I tak tahu macam mana I end up masuk kawasan kubur Cina. Itu pelik gila. Padahal tak ada pun masa you pergi. Tak ada. You tahu kan sekarang ni banyak tempat-tempat lama dia dah dirikan jadi mall. Kalau saya tak pergi lah, tu je saya cakap. Hari tu I pergi situ. Pergi dah. Sebab kau pergi dah. Dia cakap kita jangan pergi, dia pergi dah. Sebab dia pergilah tahu. Okay. So habis situ, sebab kawan I, dia ni producer lah. Okay. Dia confident weh time tu. Masuk ke sana, benda tu jadinya macam aku kat mana ni sebenarnya kan. So tiba-tiba I tak tahu which part of which tempat wing tu lah apa tak tahu. Tiba-tiba I macam ada dekat tempat yang I nampak orang kena gantung. Faham tak? So lepas tu aku tahu aku takkan pergi lagi sini. Tapi orang lain insya-Allah tak ada apa. Tapi saja. So ini one of downfall dia lah. Maksudnya kekurangan dia adalah sometimes you nak menikmati tak boleh. Dia beritahu you, I dah lama gila teringin nak pergi Kelly Castle lah. So here's the thing, beberapa tahun lalu kita orang ada, taklah berapa tahun pun, dalam 2-3 tahun lepas kan. Kita ada Ricky tau kat situ. Okay, Ricky ni sebelum kita syuting, kita Ricky dulu tengok tempat tengok okay kan semua. Babe, I belum masuk, baru nak masuk dah ada lembaga tahan aku. Tahan yang macam tahan, lepas tu dia naik atas belakang I, duduk belakang I. So I macam alamak. Tapi I sumpah teringin gila nak pergi tempat ni. Dia sebuah tempat bersejarah lah. Satu istana lama ni. Dia sebuah istana lama. I teringin gila nak pergi. I nak pergi tengok dalam. Sampai sekarang I tak boleh pergi. Sebab dah 2 kali I pergi, 2 kali dia tunggu dia naik atas badan I. Okay, kita nak bersembang lagi dengan Hanan. Kita kembali lagi selepas ni, kita take 5 je. Yes, masih lagi bersama Hanan di Anchor Sister. So kita nak tanya lagi lah, kalau pergi luar negara ni, you
nampak benda yang sama you nampak kat Malaysia ke? Atau you nampak lain pula? Oh, okay. Dia kadang-kadang hantu ni tu lah dia pelik. Dia ikut geografi tempat tu juga kan. Sebab kalau contoh I pergi Vietnam, hantu dia mata sipit weh. Hantu Cina lah macam tu kan. So again macam I cakap awal tadi, semua ni dibentuk oleh law of belief kita. Setakat ni I pernah je nampak hantu macam berupa Pontianak ke Langsui, I don't know. Dekat European country semua pernah ada. Pocong I tak pernah nampak kat luar negara. Tu nasib baik lah. Tapi kat luar negara dia banyak selain itu hantu-hantu yang creatures tau. Yang kau tak tahu dia ni apa. Faham tak? Kadang-kadang dia macam gabungan dua binatang yang berbeza. Faham tak? So kau tak tahu. I nak sebut nama hantu pun tak tahu. Tapi I boleh explain maybe macam hantu tu macam contoh katak besar. Katak yang sangat besar. Ataupun orang muka katak. Something like that. Dia banyak macam creature yang begitu. Tapi so far kalau I sendiri, I tak pernah lah nampak. Kalau hantu macam dalam cerita Mak Saleh kan, diorang pakai macam baju British lama tu semua kan. Yang tu I tak nampak lagi. Yang siap pakai coat, pakai tu semua tak. Tapi macam kalau Nusantara, macam you pergi Indonesia ke, you pergi Vietnam, tapi look dia memang Asia lah. Look dia sangat Asia macam tu. Tapi kalau dekat luar negara, creatures. Dia banyak creatures. I nak tanya lagi lah pengalaman hidup. Sebab I sebelum tadi kita orang break, I ada share dengan Hanan yang macam kalau I drive, Hanan dia dah stop driving sebab benda sekejap-sekejap menerpa. I pernah share juga dalam channel I sebelum ni. Bila I balik kerja lewat malam, I dah tahu jalan tu you kena jumpa tol, tapi I tak jumpa-jumpa. Ada tak you rasa macam tu juga? Ada je. Sebab masa I zaman-zaman I drive kan, I pernah je call kawan I, suruh dia stay online. I lock speaker. Okay, so ni experience ni I macam tak boleh lupa lah. Dia teman dia mula okay teman kau, teman-teman dan benda semua. Tiba-tiba suara tu bertukar. Dia macam ni, oh minta teman je. So baru mas. So aku pun takut gila kalau tiba-tiba jadi macam tu tau. Sebab pernah. Lepas tu pandai pula dia cue masuk suara tu bila kita dah sampai tempat sunyi, yang lampu jalan mati ke apa-apa semua. Dia oh minta teman je. Dia tanya balik. Kita akan macam, oi jangan takut ke aku. Tak, tu bukan. Bila kita tanya kawan kita balik kan, talian dia dah terputus. Memang dah tak ada orang dah tak ada orang on the line. Untuk berhadapan dengan situasi macam ni, you tak payah hafal banyak ayat tau. You hafal satu, tapi yang makna dia you faham sekali. Betul. You faham je betul-betul. You faham by heart. Sebab bila you berhadapan dengan benda ni, you tak ingat baca panjang. And you kena baca selalu benda macam tu. Sebab tu dalam Uncle Sister hari tu, I panggil Ustaz Safwan, dia pun bagi ayat ringkas je. So kita kena sebenarnya kadang-kadang you baca ayat ni, I baca ayat ni. Sometimes macam it doesn't work on you, but it works on me. Sebab I percaya. Faham tak? So semua ni dibentuk oleh kepercayaan kita. Kita percaya by heart ke tak? So kalau ada apa-apa ayat Quran yang you pegang by heart, you yakin ayat ni you selalu amalkan, InsyaAllah dalam time-time macam tu, itulah jawapan you nak keluar macam mana. Faham? Macam I tak ambil banyak. I ambil An-Nas je. Surah An-Nas. An-Nas yang je. kena faham inti maksud semua. Yes, you kena faham apa dia cakap. Sebab kalau dalam surah An-Nas tu dia very powerful lah surah An-Nas ni. Sebab dia kata berlindung daripada kejahatan semua. Allah ni adalah raja segala manusia, raja segala benda semua makhluk ni semua. Sebenarnya 3 kul tu sangat powerful. So kalau korang buka 3 kul, korang cuba tengok total 3 kul punya ayat ada 15 je tau. So korang baca, korang fahamkan makna dia. Kalau korang dapat hafal, faham by heart, inilah yang boleh menyelamatkan kita dalam situasi-situasi genting. Menjawab soalan you, macam tu dah cara I keluar. Okay, tapi ada juga orang yang hantar story, dia baca, benda tu baca juga. Dia baca, benda tu lagi baca. Sebab benda tu boleh gelakkan bacaan dia. Pernah ada juga. So you pernah tak? Okay, dia baca mengejek pernah. Tapi that's the thing, kalau kita berhenti sampai bila? Tak habis. Keyakinan kita kena lagi kuat daripada yang mengejek tu. You fikir bila you di suatu tempat, you cari jalan keluar, you tak ada, siapa je yang boleh selamatkan you time tu? Tak boleh. You kena memang strength sendiri juga. Kita memang rasa kita tak kuat tau. Memang kita rasa kita takut. Tapi sebenarnya bila seorang-seorang, you terpaksa jadi berani. Betul. Bukan I pun tak berani. Tapi you berani lah juga. Sebenarnya sama je. I tak dulu, I jenis penakut, tak berani tinggal seorang benda semua. Tapi bila di momen tu, you tak ada siapa-siapa, tiba-tiba you terpaksa jadi berani. Tapi that's the thing, I don't know about you, tapi kalau kita tahu tu kat overseas, kita kurang takut. Betul tak? Betul. Kan? Kalau dia European countries kan, kita kurang takut. Tapi kalau Nusantara, kita masih takut kan? I cuti pergi Japan. Dia bukan Nusantara tapi dia Asia.
Tak ada. Sama. Dia tak adalah setakut macam I pergi cuti dekat Indonesia. Sebab Indonesia Ya sangat dekat Allah. dengan kita. I punya tahap suka Japan sampai I rasa country tu safe gila. Seminggu direct. I balik malam seorang. Sebelah tu kubur. Sebelah dia tu. I tak adalah cuti kat kubur. Dia ni ada Tak, je. sebab tu kerja time tu Tokyo International Film Festival. Hidup you memang dramatik weh. So kita orang nak pergi tempat event tu, balik ke hotel, memang ada jalan kaki tau. I tak sedar, hari ketiga, hari keempat ke baru I sedar jalan yang hari-hari I lalu lorong tu, sebelah tu kubur. Sebab Japanese punya kubur tinggi tau. Tinggi. So tembok dia tinggi. Waktu siang lah kubur. Tapi I dah tahu punya I rasa Japanese selamat. 1-2 pagi I lalu situ seorang. Tapi tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada pun you nampak. Tak ada. Juon ni semua Tak ada. So bila I jalan seorang tu, I ambil dah lah, I pergi spring tau. So angin sedap lah, memang cuaca the dengan best lah. pokok-pokok yang kau takut kat Malaysia sangat ni. So I memang rasa selamat sampai begitulah. Kat Japan I tak nampak. Oh tapi kat Japan satu I nampak. Okay, kalau you nak tahu ni, kat Japan banyak hotel dia dah seal tau tingkap. Sebab banyak orang bunuh diri. Oh, I see. No wonder lah. Bila I jalan-jalan kat hotel dekat Japan, memang banyak image macam playback orang terjun tu. Oh, tu memang banyak. Kebanyakan bangunan yang orang pernah bunuh diri, I nampak playback dia. Sebab dekat section 7 Syallah yo. kan. Tapi saya tak sebut kat mana. Ada satu building tu, ada orang bunuh diri. So yang tu I dah nampak dulu. Lepas tu baru I tanya. I tanya orang kawan yang duduk situ kan. Sini ada orang bunuh diri Playback tu datang dekat I dulu. Okay, kalau playback tu kan, kalau kita nak, tak tahulah macam nak explain dari scientific ke kan, itu bukanlah saka kan kalau you dah nampak dekat every building. So maksudnya jin nak tunjuk dekat you yang benda ni pernah berlaku. Macam mana? Itu adalah antara benda yang tak dapat dijelaskan. Macam kau tunjuk kat I pun kenapa Macam apa yang dia boleh buat? Lainlah kau boleh undur masa nak pergi selamatkan orang kat ni movie. Since you selalu nampak macam-macam, I nak tanya, betul ke kalau, sebab you dah clarify yang benda ni boleh tembus dinding, tapi ada setengah orang cakap kat I, dia ada kadang-kadang ada benda mengikut. So dia akan cepat bawa kereta lalu sungai, lepas tu benda tu akan tertinggal. Macam konon dia orang tak boleh cross air, sungai dan laut. Betul? I pernah dengar juga yang pasal hantu ni tak boleh travel ni ada. I dengar siapa tu hari tu cakap, and explanation dia quite logik Maksudnya dia bukan berasal dari tanah yang sama dan ataupun yang sama. Tapi dia setting masa tu I kerja journalist tau. Okay. So masa tu I interview seorang personality Indonesia ni. Okay, dia datang. Lepas tu I kena interview dia. Dia tahu tak dia bawa hantu dari sana. Lepas tu I nampak. Tapi memang hantu tu dia kata kawan dia sebab dia boleh. So apa yang kata tak boleh cross tu sampai je situ. Sampai. Memang ada. So sebab tu I tahu dia tu legit lah. Okay, kalau yang macam tu, jenis yang memang dia growing up, dia boleh nampak and benda tu yang kawan dengan dia. Itu I tak faham sikit. Itu I nak tanya you. I tak Casper punya konsep ni. I tak faham sebab itu bukan I. Sebab I memang dah dididik dari kecil, tak payah nak bercakap dengan. I kena faham tau. Dunia benda ni dengan kita lain tau. Itu satu lagi kan you pernah dengar kan, sebaik-baik manusia adalah sejahat-jahat jin. So macam mana you boleh yakin nak berkawan dengan dia? Kita Muslim, kita tak boleh minta tolong pada yang lain tau. Betul. Walaupun kawan. Kita tak percaya benda-benda ni. So kalau I tak ambil lah benda tu. Macam to be safe tak perlulah. Tak lah, itu bukan ajaran yang saya diajar lah. Tapi andai kata sesiapa yang di luar sana nak berkawan, itu terpulang. Terpulang lah. Tapi dalam keluarga saya tak diajar begitu. Kita kan orang Islam, tak percaya roh yang tidak terderap. Tapi boleh ke semangat-semangat ni lock dekat barang-barang lama? Macam mana tu? Okay, dia bukan I won't say semangat lah. I just cakap ni barang lama yang mungkin dari segi kebersihan dia kita tak tahu. Barang ni have been kat mana, faham tak? Contohnya kenapa barang-barang dalam museum you rasa berhantu? Sebab kau tak tahu barang ni dah sampai mana, faham tak? Kat mana kedudukan barang ni. So explanation paling logik dia adalah dari segi tu. Sebab kita orang Islam, kita percaya tentang kesucian So kau tak tahu ni dah pergi mana ni. Okay, bila kita cakap kebersihan tu bukannya macam pihak museum tak cuci ke apa tau kan. Ni macam ada orang pernah asapkan kita tak tahu. Kita tak tahu dah ada orang puja ke benda tu. Nak tanya sebab kita duk cakap pasal penampakan je kan. Minta maaf kau tanya macam over kan. You pernah kena rasuk tak? I tak pernah, seingat I tak pernah merasuk yang jadi orang lain. Tapi meracau-racau pernah. Okay, dia macam dia tau. I masa tu ada latihan teater tau. 6-7 tahun dulu lah. Latihan teater. Okay, ada seorang mamat ni. Dia, okay, masa tu I tak tahu. I masuk kan, I tengok macam
ada macam makhluk. Dia pakai baju macam baju Indonesia tradisional, pakai batik apa semua. Muka dia hitam semua. Yang memang hitam-hitam. Hitam-hitam. Lepas tu dia punya lidah panjang. Memang scary lah. I nampak, I terus meracau yang macam pergi I dah nangis. Kawan I dah pegang-pegang I apa semua. Keluar. I cakap dengan dia keluar. Lepas tu kan, rupanya salah seorang daripada ramai-ramai tu baru balik daripada gunung mana tak. Dia yang bawa. Dia bawa melalui dia beli cincin kat sana. Dia pakai cincin tu, dia ambil daripada sana gunung tu. Souvenir. So kita tak tahu tu dah dipuja ke apa benda semua, faham tak? Kalau nak beli souvenir pun fikir dulu je kan ni guys. Lagi satu I nak cakap pasal pemujaan bomo. Dah beberapa orang yang kenalan lah kena ganggu tak henti-henti ni. Sometimes terpergi dekat bomo palsu lah. Kalau pergi berubat jangan pergi bomo, pergi ustaz. Betul. Yang bertauliah. Kadang dia lagi hantar setan kat rumah kau tau. Dia tinggalkan tu yang kau tak berhenti kena kacau tu. Macam mana cakap, macam mana kita pun nak tahu ustaz tu bertauliah ke tak? Mungkin you boleh share lah. Okay. First of all, kalau dia guna selain daripada ayat Quran tu dah salah lah. Lagi satu, kalau dia start, kalau ustaz ni contoh ustaz ni lelaki, tiba-tiba dia pegang you, tu dah no. Dan kalau dia bagi tangkal tak payah. Kadang-kadang ada macam orang pergi berubat, dia suruh pakai tangkal, tak payah. I memang paling takut Ponti lah sebenarnya. Nak sebut nama dia pun kalau I takut. Ponti lah. So dia kata, kau pergi dah jumpa ustaz ni, dia nanti dia boleh bagi kau paku kan? Tapi itulah, yelah kita semua ada kawan yang macam tu kan, yang setia jumpa orang ni. Dia boleh tolong kau takut sangat ni, tak boleh. Macam tu lah. Tapi speaking of Ponti, adakah you boleh identify yang ini Ponti, yang ini Langsu, yang ini tak. Bagi I, hantu baju putih semua sama. I takkan nak siasat dia ni Pontianak kategori mana, tak lah. Abang kenal Osman Ali kan? Abang Osman Ali. Abang Osman Ali kan orang Langkawi. Okay. Abang Osman Ali pernah buat movie Langsui tau. Yes. So masa saya interview Abang Osman, memang dia cari Ricky tempat dekat Langkawi tu pun tempat yang penduduk kata nampak Langsui. Dan memang dari Abang Osman ni kata Langsui memang menyanyi. Perbezaan diorang adalah Langsui menyanyi, Pontianak mati beranak. Tapi kita dah nampak tak adalah dia nak siasat pula kau mati sebab apa benda semua kan. Langsui ni menyanyi, Pontianak mengilai. You pernah dengar mengilai diorang? Mengilai banyak kali lah I dengar. Jadi saya tak suka lah. Okay, kalau I lah kan, I tengok setengah filem sebab I dah diganggu. Jadi bila I tengok setengah filem tu macam Pontianak Sunda Malala, I memang sangat takut. So kalau you kan, you dah dengar dia mengilai, kalau you tengok movie, you ada efek tak? You rasa seram terlebih tak kalau tengok movie tu? Ke you rasa sebenarnya movie tak seperti reality? I akan tengok macam mana dia edit situasi ni. Kalau rasa seram lah, tapi kita seram for the sake of masa kita tengok tu. Tapi satu cerita seram yang buat I relate, yang I rasa macam takutnya adalah Jangan Pandang Belakang. Sebab tu ada scene lift, scene tu semua, yang tu memang macam I boleh relate. Itu adalah antara cerita seram yang buat I takut sampai sekarang. Dengan I think Munafik yang first kot. Munafik first, you ingat tak ada scene bola lantun? Itu I pernah nampak. Takut. Tu I pernah nampak. Tengah pagi ni balik, tiba-tiba bola lantun dekat terowong. Memang kan macam ada scene terowong kan. Macam terowong kita tu ada bola benda semua kan. First kelibat masa tu kawan I yang drive, I dah nampak I tak beritahu dia lah. So first lantun biasa, bola je, bola melantun je. Kali kedua pandang, lah ada hantu main. Astaghfirullahaladzim. So itu kalau macam situasi tu I macam pernah nampak dia lah, I boleh relate macam okay, aku ingat sini sebab aku pernah relate, pernah rasa macam ni. Yes. Tapi yang paling close adalah Jangan Pandang Belakang Seram lah cerita tu. Tapi kan kalau untuk you yang selalu nampak ni, bila diorang shoot filem, benda-benda yang diorang manifestasi dalam filem tu, adakah it is very close to what yang you nampak nyata? Tak. Okay, tapi yelah macam kalau you tengok Osman Ali punya filem Langsui, semua dekat even ni lah Choi Wibawa punya Pontianak Sunda Malam. So look sebab cantik lah Pontianak kau, Maya Karin kan. Tapi kalau in real life tidak lah begitu. Ngeri lagi lah. Ngeri. Dia buruk. Bila orang cakap, aku pun dah takut dah ni. Bila orang cakap yang Pontianak ni hantu yang sangat cantik, hantu yang cantik. Cantik celah mana je. Tak pernah nampak dia menjelmakan dia jadi perempuan cantik. Memang kena paku kot. Itu tapi takkan dah siapa nak pakukan dia. Patut yelah, one thing about me, I tak study asal-usul hantu ni kan. So kalau nampak tapi so far I tak pernah nampak lagi yang menjelma jadi perempuan cantik ni, tak pernah. Tapi kalau you pergi rumah orang yang memang katalah orang ajak kenduri, lepas tu you nampak
beberapa orang ni macam membawa saka sendiri. Itu biasa tak? Macam I cakap, kalau ternampak. Tapi I tak tahulah itu saka ke, itu memang hantu kat situ ke, I tak tahu lah. Ni siapa ni yang kita tahulah dia bukan orang. Duduk kat situ ke. Itu ada je, biasa-biasa. Itu memang kat mana-mana ada lah. Kalau kat pejabat kita, ada ke orang yang datang pejabat and ada benda ikut? Pejabat kita banyak makhluk instead of yang mengikut-ikut. Dia banyak makhluk. Tapi tu betul. I pernah share dekat korang yang I pernah pergi toilet. I nak kencing, tak tahan nak kencing. So masa I tengah nak kencing, tiba-tiba I dengar. Yang I kena toilet sebelah surau perempuan. Toilet kat pejabat tu kan dia sensor. Kalau ada orang baru ni kan. Yes. I tak suka. So you bayangkan bila I kat cubicle, tiba-tiba lampu tap. Lepas tu tertutup balik macam tu. Lepas tu kan sinki dia kan sensor juga. Macam mana air boleh terkeluar? Nervous aku. I keluar terus. So tengah buat editing malam tu sebab komputer share tau. So betul. Kau kena arrange bila time kau nak guna. So malam lah. Malam tak ada orang, memang selesa lah kau nak guna kan. Malam tu lah dia kacau, tepuk bahu lah, suara ketawa keluar kat speaker lah. Boleh kau dengar kat speaker, stay lagi ke balik? Tak, lepas tu I balik lah. Gila stay. Selalu kerja tak siap punca dia tu. Janganlah lama kat office tu, tak ada kerja balik lah. Dekat tempat kerja ada tak pengalaman apa-apa yang you rasa macam ngeri dekat tempat kerja kita? Studio kot. Okay, before live, itu program kawan I buat. Masa tu I tunggu dia balik, nak balik sama-sama lah. So ada sekali tu tiba-tiba blackout yang gelap segelap-gelapnya. So masa I nak keluar dari studio tu, I nak keluar ke pintu belakang lah, I tersadung. Tapi I terpegang something. Tapi I rasa I macam terpegang tulang-tulang tau. Sekali bila I macam pandang depan ke atas apa yang I terpegang rambut tu, muka dia macam skeleton macam tu, tapi ada buruk senang cakap bukan ni So tu ngeri lah. Lepas tu I keluar. Lepas tu bila dah habis tu, I lari keluar, I cakap lah, I jumpa engineer kat luar studio. Kenapa studio blackout? Dia kata mana ada blackout? Dia kata okey je, tak ada blackout pun. So itu pelik So itulah antara benda yang paling seram kat pejabat, yang itulah. Okay, kita nak tanya banyak lagi. So kita akan kembali selepas ni bersama Hanan lagi. Okay, kembali lagi dalam kita punya rancangan Kisah Seram Extended. Masih dengan Hanan. Memang I bawa Hanan je hari ni, memang untuk korang lah. Okay, so kita nak tanya lah Hanan, macam banyak sangat you dah share daripada awal. Sejak lahir dah diprepkan untuk kebolehan istimewa ni, sampai sekarang bila nak kahwin dah pun, nak masuk ke fasa lagi satu pun, tak tahu apa cabaran yang akan datang. Cuma kita nak tanyalah soalan-soalan tipikal manusia. Andai boleh undur masa, apa yang you nak? Maybe you nak ubah ke, atau something yang you nak buat ke dalam hidup? Not necessarily mystic lah, anything. Mistik Okay, dari segi mistik dulu. Mistik, I rasa I wish I dapat cara nak kuatkan, strengthen my dalaman ni lagi awal. First of all, kita tahu semua yang berlaku tu ada hikmah. Betul lah. Ini kalau diundurkan masa Dulu masa kecil I berpeluang main keyboard tau, belajar keyboard. Tapi sebab macam selalu diganggu, I berhenti belajar. So itu adalah benda yang I menyesal, sebab skill tu I suka. Tu satu lagi, masa zaman I remaja nak menuju ke dewasa tu, bila banyak kena gangguan, ada beberapa prestasi belajar dan kerja I kurang baik. Itu I rasa sekarang ni I rasa okay, fair. Tapi I rasa I boleh pergi lagi jauh, faham tak? Kalau I tak ada gangguan ni. Faham tak? Tapi that's the thing, I tak boleh elak, memang I hidup dengan benda ni. That's why I said I wish I found cara nak overcome benda ni, atau control myself awal sikit. Sebab mungkin kalau macam I temui benda tu awal, I dah kerja kat Japan sekarang. You know, something like that. Benda macam tu kan. So tapi itulah, I bersyukur je dengan apa rezeki yang I ada, okey saja. Cuma dia ada banyak pengalaman yang menyakitkan. Contohnya macam bila kita stress, bila kita depress, lepas tu benda ni lagi kacau, benda semua tu adalah benda yang tak best lah sebenarnya. So kalau I pandai kawal dari dulu, mungkin keadaan akan jadi lagi baik. Tapi tak apa, semuanya pun macam mungkin yang lebih baik akan di masa akan datang, bukannya yang dah lepas tu. So itu dari segi mistiknya lah. Kalau dari segi kehidupan, I rasa benda paling besar I belajar 2021 adalah adjust my expectation pada human tau.
Sebab contohnya, okay, you faham tak? You selalu rasa kecewa atau you marah dengan kawan you ke apa semua sebab you ada expectation. Sedangkan you tahu manusia ni akan mengecewakan you, sesiapa pun. Contohlah you ada best friend. You expect best friend you begini. Contohnya lah, I ada best friend. Kita dah berjanji ni, oh nanti okay kau nak kahwin, aku akan teman kau fitting apa benda semua. Sekali dia tak ada. Dia tak ada ataupun dia tak boleh hadirkan benda semua. Tu contohlah. Sekarang ni I dah lower my expectation terhadap semua orang. So bila orang tu tak dapat penuhi ataupun tak ada untuk I tak rasa apa-apa. I sumpah tak ada rasa, tak terasa ke apa semua. So sama macam dari segi kerja. Sebab dulu I perfectionist tau. So I nak benda tu perfect tau. Bila benda tu tak jadi, I akan rasa macam I akan rasa kecewa gila dengan diri sendiri. Dan I akan lambat move on. Dan I akan down berhari-hari. Tapi sekarang ni I dah start adjust. Sometimes kita kena treat benda tu, kita dah buat yang terbaik. Ada benda kita boleh control tak? Tak ada. So contohnya lah, macam kalau kita orang buat movie Uncle Sister contohnya, of course plan kita, semua orang dah bekerja keras, kita nak 200k views dalam masa 2 hari contohnya. Betul-betul. Ada target kalau dulu ada target tak capai, I akan kecewa. Sekarang I macam tak apa kalau ada. Itu pentingnya. Bila kita dah low kita punya expectation, kita tetap bagi yang terbaik. Tapi bila kita dah serahkan benda tu kepada apa nak jadi, itulah yang aku terima. Benda tu akan save kita daripada banyak rasa kecewa dan rasa sakit hati terhadap orang. Sebab kita tak ada expectation. Contohnya orang ni, contohlah sesiapa lah, you punya boss ke apa berjanji nak bagi you benda. You ni bagus, dia puji you melangit dan semua, dia nak tawarkan jawatan ke apa dulu. Sekali tak bagi. Kalau you dah ada expectation, of course you akan marah. Tapi you akan benci ke, you akan marah ke. Tapi kalau you percaya benda ni ada sebab ataupun benda ni just Allah cakap bukan time kau lagi. Betul. So you takkan salahkan bos you takkan apa, ini just not the time yet. Sama lah macam jodoh pula. Kalau jodoh you dah berharap kat orang ni tiba betul. Sebab ada benda dalam kita ni manusia, we have to stop controlling things. Sebab there are things yang we cannot control. Betul. Padahal kita memang nak control. Kita nak control tapi tak boleh. So you dah buat. So the question I'm asking myself these days adalah, I dah buat the best ke belum? Kalau I dah buat the best, itu je hasil dia yang dapat, tak apalah nak macam mana. I move on. So kita move on to new things. So itulah daripada I. Tadi you ada mention yang macam kalau lah you, sebab kalau boleh you nak awal control you punya fear semua kan. Sebab kalau tak, you dah boleh main alat muzik dengan hebat. Okay, gangguan macam mana yang dia ganggu sampai you tak meneruskan kelas piano tu? Okay, so cerita dia bila I nak main kan, sound tu akan datang waktu I nak tidur. Nanti kan dia bunyi ni macam bunyi yang annoying main banyak saya tahu tu gangguan lah. So sampai I jadi tak suka dengan bunyi piano. Sebab I rasa macam bingit dia akan kacau benda semua kan. Ataupun tengah-tengah malam I nak tidur, I dengar bunyi piano bunyi sendiri macam tu. So benda tu buatkan as a kid I rasa takut dengan benda tu. Macam nak jauh lah piano ni. Lepas tu masa PKP lah, PKP kan kita semua terpegang. Aku pula duduk seorang. I macam you bayangkan keyboard tu I dah 20 tahun tinggal. I pergi beli balik sampai elok je 3-4 pagi main seorang-seorang kat rumah. Boleh pun. Boleh je. Sebab now you dah boleh control benda tu. Faham. Tapi of course lah bila I belajar balik macam susah lah sebab dah tua kan belajar kan. So sebenarnya it's good if kita dapat overcome fear tu awal, bagus lah. Ada tak dalam sepanjang career you, sebab okay mungkin orang tak kenal Nell. Okay, kita orang kat office panggil dia Nell. Kalau kat YouTube panggil dia Hanan. So ni adalah seorang yang all-rounder macam dia cakap awal lah. Dia lah producer, dia lah writer, dia dah boleh direct, semua dia boleh buat. Semua dia boleh buat. Tapi apa dalam hidup ni sesuatu dari segi kejayaan yang you tak capai lagi, you nak sangat buat? Dia cakap dalam kejayaan. Kejayaan lah, kejayaan. Okay, dalam kejayaan I, okay sebab macam cakap sekarang minat I sebenarnya I suka filem. Okay, dan I seorang assistant director. So sebenarnya impian I adalah untuk tulis cerita yang bukan ikut producer atau klien sangat. Sebab kita sebagai pengkarya kat Malaysia ni, kita tak boleh berkarya sebab there are so many limitation. Contoh macam kau dah buat cerita cantik, klien ataupun funder tak nak cerita ni, funder nak buat macam ni, ataupun producer nak macam ni, producer nak macam ni. Ataupun contoh I pergi shoot drama ke tele ke, ada filem bersama kan, cerita ni tak ditulis untuk orang ni tapi producer nak dia, kau kena ambil. So benda tu dah kacau sebab sometimes you cerita, you tahu kemampuan aktor ni tak boleh buat watak ni. Betul. Kalau kita yang buat cerita, kita yang buat konten, kita tahu kita dah tulis ni untuk siapa. Betul. Goal I adalah untuk menulis tanpa creative control. Maksudnya okay, ini aku boleh buat sebab
I pernah dapat benda tu untuk satu telemovie, and I wish pun masih ada kekangan juga. Biasalah kita kalau tak ada kekangan langsung tipu lah, sebab kita main dengan bajet semua kan. Tapi at least dari segi cerita, diorang bagi I sepenuhnya. Bukan cinta klise tu ke? Yes, itu near, itu hampir I dapat semua benda. Tapi itu pun tetap under restriction channel, station semua lah. Masih. Masih. Tapi itu pun dah rasa macam okey. Itu pun I macam kalau I dapat banyak lagi macam bukan cerita-cerita klise, I akan suka. Sebab at least tu bahagian masa production, diorang tak kacau I. So itu kekangan nak berkarya lah. So I wish if I have more chances, I nak ada more creative control on what I do. Kalau I masih belum dapat benda tu, I just tulis untuk cari duit je lah. Faham tak? Sedangkan kita kena hidup. Sedangkan ni passion kita. So kalau dapat buat cerita yang ikut passion kita, seronok lah. So kiranya satu goal you untuk buat content tak ada control ni, in a way ultimately mungkin you nak ada production house sendiri lah kot. Kalau boleh lah, kalau ada funder, siapa yang kaya tu fun lah untuk I kan. Kalau you pernah ke letak goal macam okay by certain age ke maybe yang you nak ada production house you sendiri dah? I tak letak certain age, tapi bagi I adalah first gerakkan projek tu dulu. Satu projek yang tak tergerak ni, I nak buat podcast tau, Spotify. Sebab podcast adalah long form, bersembang kan, benda semua kan. Tapi sebab I sibuk sangat, I tak sempat beli mic, I tak sempat beli mixer. Lepas tu macam tunang I kena belajar how to operate the mixer, benda macam tu tau. So ni sebenarnya I anggap alasan. Sebenarnya kalau I boleh selit, I nak selit lagi. Tapi sebab ni maybe sebab I dah busy sangat, I nak gerakkan tu dulu. So sebab I percaya, bila you buat something betul-betul, mesti ada hasil. Tipu lah. Betul. Tipulah orang usaha tak ada hasil, mesti ada punya. Kan? I nak tengok lepas I buat podcast tu, dalam masa setahun kat mana I boleh pergi. Plan I adalah, sebab I rasa orang production boleh faham lah benda ni. Plan I adalah untuk buat sampai I punya platform tu boleh monetize. Dia macam ni tau, Putri, sebenarnya benda yang I learn juga lepas I dah jadi freelancer. Sebab kena faham tau, I kerja dengan syarikat, I jump. Lepas tu I pernah freelancer kerja kat luar. One thing yang I belajar adalah, orang macam kita, jangan bila tengah bekerja dengan syarikat tu, jangan fokus kat situ je. Kau kena sediakan something untuk diri kau. Sebab you sibuk bekerja, but what do you work on yourself, on your own? Faham tak? Kau ada apa? Sebab orang macam kita hanya mampu perdagangkan kita punya content. Yes. Kita servis kita adalah content. So itulah, otak ni kita kerja pun pakai otak. Inilah yang aku boleh tawarkan. Tapi sampai bila? Sampai bila orang nak kita? Faham tak? Betul. Nak kita. Dan sampai kita, patut kita kena terima hakikat, everyone, semua orang boleh dibuang. Betul. No one is indispensable. Semua orang disposable. Semua sebenarnya semua. So kita kena fikir apa yang kita punya sendiri. Lagi satu, bila selama mana kita bekerja dengan sesiapa lah, kita tak akan ada say sendiri. Ni balik pada creative control lah. Kita tak akan boleh buat benda yang apa sebenarnya kita nak buat. So of course kita ada benda kita nak buat. Ada benda kita nak cakap, ada benda yang kita nak try. Tak kisahlah orang nak dengar ke tak kan. Tapi kita minat konten macam ni. So bila ada platform sendiri je, kita boleh buat benda tu. That's why I sangat support orang-orang yang nak buat YouTube sendiri. Kalau I ada masa tu collaborate, I collaborate. I memang sukalah tengok orang work on diorang punya own product. Sebab at the end of the day, contohlah tiba-tiba satu hari kita tengah kerja macam biasa, tiba-tiba dengar cerita, company downsize, kena mendadak keluar. Waktu tu you ada apa? Tak ada orang boleh save you. You sendiri. You kena ada backup plan. Kalau you business, okay lah. Kau business pun tak ada. So my goal is nanti I want to work on my podcast ni. Sebab dah bagi tahu orang kena buat gak kan. At least dah bagi tahu. So memang dah dia macam sebenarnya bagus. Sebab bagi tahu orang. Sebab macam Uncle Sister expose itu, banyak gila masalah nak buat. Satu, I busy. Dan satu lagi masalah teknikal, dah siap pun banyak masalah. Kita orang kena dubbing balik apa semua. Tapi sebab orang dah tunggu, tu penguat kita. Sebab kita kena keluarkan ni. Orang dah tunggu ni, tak boleh ni. Kau dah keluar teaser ni, nak tak nak kena upload ni 6 bulan. So bila I dah sebut-sebut ni, I have to work on my podcast sampai jadi. Sampai benda tu boleh monetize, sampai benda tu boleh jadi medium untuk, faham tak? Orang kata macam kita ni try buat something yang kita dikenali sebab apa. Faham. So channel ni dikenali sebab apa? You mesti nak ada identity tu. Sampai kita dapat build that identity. Itu yang I nak. Kerja kita macam ni, duit tu akan datang kemudian.
Dia it's not money first. That's why sometimes kan, you mesti biasa dengar orang cakap macam ni. Dapat duit ke buat ni? Selalu banyak orang memang masa nak start YouTube, orang akan cakap, kenapa kau nak buat? Kau belum monetize kau nak spend banyak. Ya, kita kena keluar dulu bahagian kita, nanti akan ada hasilnya. Tapi tak semua orang faham benda ni. Cuma orang punya perception tu, orang akan ingat bila kita buat YouTube, duit. No, actually duit macam Hana cakap, duit datang lambat. Lambat sebenarnya. Kalau kita orang ni boleh hidup YouTube je, tak ada dah buat job lain. Tak adalah kami di syarikat yang sama ni juga membanting tulang. Tidak. Tak ada, tapi ini kita senang cakap kita macam ni lah. YouTube ni adalah kita punya long game. Oh, betul. Ataupun jangka masa panjang punya rancangan. Dan kami adalah manusia konten. Jadi kami akan persembahkan konten kepada anda. Betul. Dan terimalah dengan hati yang terbuka. Anggap ini semua hiburan. Jangan serius sangat. Jangan serius sangat. Okay, mungkinlah last word lah. Mungkin you nak pesan kat someone yang in denial. Dia tahu dia ada. Tapi mungkin dia tak nak accept sebab dia tak tahu macam nak handle ke apa. So mungkin kata-kata you sebagai seorang yang mengalaminya kepada beliau. Whatever masalah, halangan, gangguan yang kita hadapi, kita boleh minta seberapa banyak ustaz ubat kita. At the end, kita sendiri yang kena settlekan benda tu. So, like it or not, kita kena hadap fear kita. And kena minta tolong daripada Allah lah, of course lah. Tapi perantara tu adalah orang-orang yang bertauliah, bukan tak siapa-siapa. Itu kena jaga. Especially bila bomoh-bomoh yang bayaran dia tinggi ni, yang mengarut-ngarut ni. Yang sampai itu dah memang red flag lah. Itu memang tipu lah. Tapi at the end of the day, you sendiri, macam saya cakap, start with ada satu ayat simple yang you faham by heart apa maksud dia. Start with tu je. Tak payah banyak-banyak. InsyaAllah you can get through life hurdles ni lebih mudah lah lepas ni. Jadi kalau ada pula orang jenis yang macam dia curious, dia rasa je seronok lah nak jadi macam you. Tak seronok. Dia rasa macam okay, kalau kau ada ability ni mesti aku boleh kontrol. Kadang-kadang kita tak tahu manusia kan. So untuk mereka yang sebab ada orang memang I pernah jumpa yang teringin nak tahu kat mana boleh buka hijab. Ya Allah. So mungkin sedikit kata-kata daripada seorang yang terbuka hijabnya. Hijab dah tertutup, jangan nak buka. Sebab kita ni dah cukup dengan yang nyata pun dah banyak masalah. Jangan tambah dengan yang tak nyata dia kan. Sebab kau nak tengok hantu, sekeliling kita dah banyak hantu dah. Kau tengok je, kau deal dengan hantu. Tak payah cari yang ekstra. Sebab benda ni walaupun ada orang kata anugerah, ada juga yang cakap musibah. So better kita tak payahlah. Kalau tak nampak tu, kalau ada kau deal with it, kalau tak ada tak payah buka. Senang cerita macam ni lah. Kalau Allah dah bagi kelebihan tu kat seseorang, maksudnya Allah tahu dia boleh handle ujian itu. Kalau Allah tak pilih kita, saya, anda semua yang tidak melihat ni, maksudnya mesti ada sebab kita tak boleh handle. So tak payahlah nak lawan kuasa takdir. Berdamailah dengan takdir. Gitu. Okay, ada apa-apa you nak promote ke dekat penonton kita orang? Siapa belum tengok Uncle Sister Expose, EXPOSE, boleh search Uncle Sister Expose ataupun pergi ke YouTube channel Hizman Muzik. Kami bukan saja ada cerita hantu, kami juga ada banyaklah cerita-cerita keagamaan, dan juga kita ada konten masak-masak, konten makan benda pelik, macam-macam lah. Dan juga jangan lupa support YouTube channel Puteri Farah Faisal. Farah Faisal support lah sebab dia ada konten yang saya tak boleh buat. Dia belum try, mungkin kalau dia try mungkin lari lagi lah. Aduh. Macam tu, support sebab bagus bila kita pelbagaikan konten. Kita ada banyak konten-konten dan digital is the future of content. Gitu. Okay, thank you so much Hanan. Jadi kita orang punya guest yang pertama. Lama berjam-jam dia sebenarnya duduk lepak sini dengan kita orang daripada siang sampai dah nak maghrib ni. Apapun, semoga maybe kita boleh bertemu lagi lah maybe nanti. Boleh. Next episode kita buat benda lain pula. Kita bawa you jalan-jalan pula ke? Sebenarnya kan Kelis Kasa kan? Mungkin kita boleh pergi sekali. Berani ni ajak orang. Berani sangat aku nak ajak orang. Mungkin kita boleh buat just boleh jadi ustaz, okay. Okay, apa-apa korang kita bertemu lagi lah in the next video. I nak bawa siapa pula atau I nak bawa korang jalan-jalan ke, korang kena subscribe dan korang kena tengok minggu depan. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.